Abu Yusuf alaihissalam yang wafat pada 182 Hijrah 762 Masihi. Pada ketika ini, banyak pendekatan yang dikemukakan oleh ahli-ahli ekonomi Islam dalam membahagikan sejarah perkembangan ekonomi Islam. Antaranya, penulis seperti Dr. Sobri Solomon menyatakan perkembangan ekonomi Islam ni mempunyai 3 tahap. Tahap yang pertama adalah kesuburan, tahap yang kedua kemerosotan, tahap yang ketiga adalah kebangkitan. Kita akan lihat satu-satu. Tahap yang pertama tadi adalah tahap kesuburan. Perkembangan di peringkat ini telah bermula sejak awal Islam lagi dengan bentuk-bentuk aktiviti ekonomi yang simple. Yang simple maksudnya seperti ekonomi ternakan dan perniagaan sahaja. Oleh itu, ijtihad para ulama terfokus kepada muamalat yang berkaitan bidang-bidang berkenaan semata-mata. Ia menyebabkan prinsip-prinsip ekonomi Islam gagal dikembangkan sewajarnya. Mulai abad kedua Hijrah, ulama-ulama semakin proaktif dalam bidang penulisan khususnya dalam bidang ekonomi. Persoalan-persoalan ini terkandung dalam kitab-kitab fiqh yang banyak pada ketika itu. Ada kitab fiqh yang membahaskan secara khusus terutama dalam permasalahan riba, monopoli, sistem harga, syarikat, sistem pasaran dan pemasaran hingga kepada masalah semasa ekonomi pada ketika itu. Berikut disenarai beberapa kitab fiqh mengikut pemikiran mazhab yang pelbagai. Yang pertama adalah golongan Maliki. Kitab-kitab yang ditulis oleh Maliki adalah Al-Madwanat, Al-Jami' Al-Ahkam, Bidayatul Mujtahid, tapi yang ditulis oleh Ibnu Rushd. Golongan Hanafi pula Ahkam Al-Quran, Al-Masbud, Tuhfa Al-Fuqaha, manakala golongan Syafi'i pula kitab Al-Majmu', Al-Ashbah wal-Nazair. Untuk golongan Hambali pula Al-Muhalla oleh Ibnu Hazm, Al-Mughni oleh Muhammad Ibnu Qudamah. Yang ketiga adalah Al-Fatawa Al-Kubra oleh Ibnu Taimiyah. Tanpa menafikan wujud kitab-kitab yang membincangkan secara khusus aspek-aspek ekonomi di antaranya, kitab-kitab tu antaranya adalah Al-Kharaj, Al-Amwal, Al-Kasbi fil Ar-Rizq, Al-Muqaddimah, Al-Hisbah, Al-Iqbar. Itu adalah pada tahap kesuburan tadi. Kena ingat aktiviti yang dijalankan pada tahap ini ringkas saja, simple, ternakan dan perniagaan. Disebabkan aktiviti ekonomi Islam pada ketika itu hanya ringkas saja, ulama-ulama pun hanya mengeluarkan ijtihad tentang ilmu berfokus kepada aktiviti dua tadi, ternakan dan perniagaan. Tapi kalau kita baca tadi, awal abad kedua tadi, ulama sudah semakin proaktif. Mereka mula untuk membuat kaji dan menulis kitab-kitab fiqh. Seterusnya kita lihat tahap kemerosotan. Yang ini adalah tahap yang kedua. Pada tahap ini, perkembangan ekonomi Islam mula menampakkan kelemahan akibat perpecahan serta perbalahan yang berlaku antara masyarakat Islam dan negara-negara Islam sendiri. Misalnya, mulai abad keempat Hijrah berlakunya fitnah-memfitnah antara pemerintah dan masyarakat awam. Tertonjolnya sifat munafik di kalangan ulama pula berlumba-lumba mengeluarkan fatwa untuk menjatuhkan antara satu puak dengan satu puak yang lain. Maksudnya tahap kemerosotan ni adalah tahap kejatuhan umat Islam. Okay, apa sebab mereka berlaku seperti itu? Sebabnya yang pertama adalah empayar Islam berpecah kepada banyak negara dan berlaku perebutan kuasa di kalangan pemimpin dan individu. Sistem ekonomi menjadi semakin lemah. Yang kedua adalah kuasa luar berjaya menjatuhkan dunia Islam, misalnya pada 1268 Masihi, Baghdad jatuh ke tangan Hulagu ketika serangan tentera Tartar. Sebab yang ketiga, tertutup pintu ijtihad sejak abad ke-5 Hijrah. Kesannya secara umum, terputusnya prinsip Islam, secara khusus terputusnya prinsip ekonomi untuk menyelesaikan keperluan masyarakat. Yang keempat, pada lewat pertengahan abad ke-19, berlaku penyebaran pemikiran Barat hampir ke semua negara Islam yang di bawah penjajahan kuasa Barat dan tersebarnya pemikiran asing dalam bidang ekonomi dan kewangan.
Yang keenam, kecenderungan hidup secara zuhud, terutama setelah sekian lama umat Islam merasa tertindas menyebabkan mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran sufi menyebabkan ramai masyarakat Islam pada ketika itu mula berjinak-jinak untuk hidup secara zuhud. Maksudnya yang keenam ni, orang Islam mula berfikiran untuk it's okay untuk tidak berjaya, untuk tidak memajukan aktiviti ekonomi ketika itu. Mereka rasa kita kena pada ketika itu mereka rasa kena hidup bersederhana, tidak perlu buat secara lagi maju. Itulah kesilapan pemikiran mereka. Yang ketiga, tahap yang ketiga adalah kebangkitan. Dalam tahap ini bangkitnya seluruh umat Islam. Setelah sekian lama umat Islam seluruh dunia difahamkan dan mengamalkan teori-teori ekonomi konvensional dengan harapan dapat menyelesaikan pelbagai masalah ekonomi yang mereka hadapi. Semasa pada tahap kemerosotan tadi, tahap kedua tadi, orang Islam, umat Islam kan terpengaruh dengan idea-idea barat. Orang Islam sendiri menggunakan sistem konvensional yang diperkenalkan oleh orang barat. Sebab itu timbulnya banyak masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan. Oleh itu, awal abad ke-20 Masihi, umat Islam di seluruh dunia mula bangkit serta menyedari akan kepincangan yang berlaku serta umat Islam merasakannya ia banyak bertentangan dengan ajaran Islam yang maha suci. Kesedaran Islam telah mendorong para cendekiawan-cendekiawan Muslim mula membuat pengkajian, pembacaan serta mempelajari semula segala ilmu Islam yang lebih terfokus dalam bidang sosial, undang-undang, politik, termasuk bidang ekonomi yang telah ditinggalkan. Kini para sarjana Islam telah dan sedang berusaha mengkaji dan menyusun semula khazanah ilmu ekonomi Islam. Gerak kerja pengkajian ekonomi Islam boleh dibahagikan kepada 3 jenis kajian, iaitu kajian sebahagian, kajian menyeluruh dan kajian sejarah. Kita lihat bagaimana kajian sebahagian. Kajian ini memberi penekanan dalam soal riba, harga, urus niaga, syarikat, insuran, hak milik awam, swasta, kebebasan ekonomi, hisbah dan lain-lain. Semuanya dalam bentuk pembentangan-pembentangan kertas kerja di pelbagai seminar seperti Seminar Kajian Ekonomi Islam pada tahun 1951 di Paris, 1961 di Damsyik, 1967 di Kahira. Diikuti beberapa kajian tesis sarjana dan doktor falsafah di Universiti Al-Azhar. Impak daripada usaha-usaha di atas telah mendorong kepada penubuhan institusi kewangan Islam di serata dunia. Bertitik tolak dengan 2 buah institusi iaitu Islamic Development Bank di Jeddah pada 1974 dan di Dubai dan Dubai. Sehingga kini terdapat lebih daripada 60 institusi kewangan Islam di seluruh dunia. Manakala negara Pakistan dan Iran berjaya melaksanakan sistem perbankan Islam sepenuhnya CPQ pada tahun 1992. Pada masa akan datang, pakar-pakar ekonomi Islam mempunyai wawasan untuk mengemuka satu sistem ekonomi Islam yang lebih komprehensif mengikut rangka analisis makroekonomi konvensional. Itu adalah kajian sebahagian. Yang kedua adalah kajian menyeluruh. Kajian ini bertujuan untuk menyingkap prinsip dan strategi ekonomi Islam secara menyeluruh. Di antara kajian tersebut, terhasilnya tulisan-tulisan seperti Al-Iqtisad Al-Islami wal-Iqtisad Al-Mu'ashir oleh Muhammad Abdullah bin Al-Arabi. Yang kedua adalah Iqtisaduna oleh Muhammad Bakir As-Sad. Yang ketiga adalah oleh Nizamul Islam Al-Iqtisadi oleh Muhammad Al-Mubarak. Itu untuk kajian yang menyeluruh. Manakala untuk kajian sejarah, kajian ini merupakan analisis sistem ekonomi mengikut tempoh masa ataupun mengikut imam tertentu. Antara contoh kajian tersebut adalah sistem Al-Iqtisad pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab oleh Ahmad Ash-Shafi'i. Yang kedua adalah gagasan ekonomi oleh Ibn Taymiyah, Ibn Hazm, Ibn Khaldun, Al-Ghazali dan sebagainya. Mutakhir ini sistem ekonomi Islam telah dirumus sebagai satu subjek khusus yang diajar di banyak institusi pengajian tinggi di seluruh dunia.
Terdapat ramai pelajar yang menulis tesis dan master dan PhD dalam tajuk berkaitan ekonomi Islam. Selain itu, terdapat ratusan institusi penyelidikan mengkhususkan bidang ekonomi Islam, sehingga kini usaha sedang dilipat gandakan untuk mengkaji semula pengajaran ekonomi mengikut perspektif Islam. Sekarang kita lihat faktor-faktor kecemerlangan. Secara umum, terdapat berbagai faktor yang menyumbang kepada kecemerlangan ekonomi Islam sehingga kini. Namun hanya 4 faktor utama yang dibincangkan, iaitu yang pertama, kemerdekaan yang dicapai oleh kebanyakan negara Islam selepas Perang Dunia Kedua dan juga keperluan untuk meningkatkan ekonomi negara berdasarkan Islam telah mendorong pembangunan ekonomi Islam di peringkat awal perkembangannya. Kegagalan sistem ekonomi Barat menyelesaikan krisis ekonomi dunia pada masa itu merupakan sebab mengapa para sarjana Islam mula berminat kepada Islam untuk mencari alternatif. Hasilnya terbit berbagai topik penulisan berkaitan ekonomi Islam seperti peranan kerajaan, perbelanjaan awam, dan lain-lain. Faktor yang kedua adalah keruntuhan moral dan kemiskinan teruk yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Kesan daripada penjajahan akhirnya membawa kesedaran kepada mereka untuk kembali kepada Islam dan melaksanakannya dalam seluruh kehidupan. Kebanyakan negara Islam adalah miskin dan telah terbelenggu dengan masalah hutang yang berteraskan riba. Kegagalan Kegagalan membayar balik pinjaman menyebabkan negara tersebut menjadi semakin miskin. Persoalan pinjaman berteraskan riba telah menjadi faktor perbahasan di kalangan sarjana Islam. Sebagai penyelesaian kepada permasalahan tersebut, amalan perbankan secara Islam yang berdasarkan konsep perkongsian untung telah diperkenalkan. Bermula dengan perbincangan teoretikal, akhirnya diterjemahkan dalam operasi sebagai bank Islam eksperimen di Mid Obama di Mesir pada tahun 1963. Faktor yang ketiga adalah First International Conference on Islamic Economics yang diadakan di Mekah pada bulan Februari pada tahun 1976 dianggap sebagai pemangkin di peringkat antarabangsa dan membawa kepada pertumbuhan pesat kajian ekonomi Islam. Dr. Muhammad Omar Zubair dan Prof. Khurshid Ahmad telah memainkan peranan penting dalam persidangan ini dan juga persidangan-persidangan lain yang menggerakkan momentum dalam bidang ekonomi Islam. Sempena persidangan tersebut, Dr. Siddiqui telah membentangkan satu kertas kerja penting yang bertajuk Muslim Economic Thinking. Kertas kerja itu telah menjadi asas kepada perbincangan di kalangan para peserta persidangan serta pemangkin bagi pembangunan ekonomi Islam yang seterusnya. Faktor yang keempat adalah beberapa institusi juga telah memainkan peranan penting ke arah pembangunan ekonomi Islam. Antara institusi terpenting ialah Association of Muslim Social Scientists Amerika Syarikat pada tahun 1972 dan banyak lagi universiti-universiti lain yang membincangkan tentang pembangunan ekonomi Islam pada ketika itu. Seterusnya kita lihat tokoh-tokoh ekonomi Islam, silam dan sumbangan-sumbangan mereka. Tokoh-tokoh terdahulu. Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah. Nama sebenar Ibnu Taimiyah ialah Yaqi ad-Din Abu Abbas Ahmad bin Shahab ad-Din Abi al-Mahsan Abdul Halim bin Majid ad-Din al-Barakat Abdul As-Salam bin Abi Muhammad Abdullah bin Abi al-Qasim al-Qad bin Muhammad bin al-Qad bin Ali bin Abdullah Taimiyah. Tarikh kelahiran beliau adalah pada tahun 10 Rabiul Awal pada tahun 661 Hijrah, iaitu sama dengan 22 Januari 1263 Masihi. Tempat lahir di Haran Damsyik, jawatan sebagai ulama. Kepakaran Ibnu Taimiyah adalah semua bidang Islam termasuk tasawuf dan falsafah. Antara sumbangan Ibnu Taimiyah adalah karya yang masyhur iaitu Al-Hisbah fil Islam. Beliau telah membahaskan tentang sistem pasaran, harga, penawaran, persaingan dalam pasaran, buruh dan upah, hak milik awam, tanggungjawab kerajaan memenuhi keperluan asas rakyat, kawalan harga dan peranan sektor awam.
Manakala dalam buku bertajuk As-Siyasah Asy-Syariah fil Islah Ar-Ra'i wal Ra'wa pula Ibnu Taimiyah membahaskan undang-undang berkaitan dengan perkara awam dan persendirian termasuk hal-hal ekonomi. Itu adalah sumbangan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah antara sumbangan terbesar Ibnu Taimiyah dalam ekonomi adalah keadilan dalam urus niaga. Menurut Ibnu Taimiyah, keadilan akan terjamin apabila wujud persetujuan bersama oleh yang berkontrak. Apabila kesemua peraturan dipenuhi, maka harga di pasaran adalah adil dan saksama. Dengan syarat tiada sorokan barangan bagi tujuan menaikkan harga, Ibnu Taimiyah dianggap sebagai ulama pertama yang telah membincangkan tentang keadilan harga. Sumbangan yang kedua adalah perkongsian. Ibnu Taimiyah menekankan tentang perkongsian dalam berbagai bentuk instrumen ekonomi mudharabah dan perkongsian hasil tanaman muzarabah. Beliau berpandangan perjanjian perkongsian adalah lebih baik berbanding dengan perjanjian sewaan. Sumbangan yang ketiga adalah peranan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah dalam karyanya telah menyedari tentang peranan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga. Beliau mencatatkan tentang kesan pengenaan cukai tidak langsung dan bagaimana beban cukai penjual telah berpindah kepada pembeli yang terpaksa membayar pada harga yang lebih tinggi bagi barangan bercukai. Itu adalah antara sumbangan terbesar Ibnu Taimiyah. Dan seterusnya adalah Imam Ghazali. Nama sebenar adalah Abu Hamid Ibnu Muhammad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Tarikh kelahiran pada 451 Hijrah. Tempat lahir di Khorman di Iran. Jawatan Imam Al-Ghazali adalah sebagai profesor di Universiti Nizamiyah di Baghdad. Kepakaran beliau adalah agama, falsafah dan sufi. Antara sumbangan Imam Al-Ghazali adalah Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ahli sufi yang menekankan tentang penyatuan ilmu dan amal dan sentiasa mendorong masyarakat supaya mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau juga sangat kritikal terhadap keadaan moral dan agama masyarakat di zaman itu serta mengkritik pemisahan urusan dunia daripada amalan akhirat. Seperti kita tahu, teori-teori barat dalam aktiviti ekonomi Islam ni mereka memisahkan urusan dunia dan amalan akhirat kan. Tapi untuk kita orang yang beragama Islam, dunia dan akhirat ni tidak boleh dipisahkan. Imam Ghazali banyak mempengaruhi umat Islam pada masa itu melalui penulisannya karya tersohor beliau ialah Ihya Ulumuddin. Kitab tersebut membincangkan secara menyeluruh hal-hal ibadat, muamalat, perkahwinan dan jenayah. Selain itu, Imam Ghazali juga menguraikan pandangan-pandangan ekonominya di dalam kitab Al-Mustashfa, Mizan Al-Mal dan At-Tib Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Di antara sumbangan besar Imam Ghazali dalam ekonomi ialah wang dan fungsi-fungsinya. Imam Ghazali menyatakan terdapat dua fungsi utama wang, iaitu pertukaran dan penentu nilai. Bahkan beliau juga menegaskan bahawa fungsi-fungsi tersebut akan terganggu apabila orang ramai meminta wang untuk kepentingan wang semata-mata. Selain itu, Imam Ghazali juga menjelaskan bahawa riba al-fadl dan sorokan harta boleh menggugat wang dan fungsi-fungsinya dalam ekonomi. Sumbangan yang kedua adalah cukai. Imam Ghazali membincang peranan pemerintah terhadap rakyat. Menurut beliau, para pemerintah mesti bertanggungjawab terhadap rakyat, memenuhi keperluan kehidupan rakyat serta menghentikan amalan mengutip cukai, iaitu cukai tambahan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Pada pandangan Imam Ghazali, sekiranya rakyat mengalami ketidakcukupan keperluan, pemerintah mesti menampungnya dengan harta Baitul Mal. Pengenaan cukai tambahan hanya dibolehkan apabila perbelanjaan negara bagi tujuan pertahanan dan lain-lain adalah bergantung kepada pendapatan negara.
Dalam situasi begini, beliau juga membenarkan kerajaan negara Islam membuat pinjaman bagi menanggung keperluan semasa. Tokoh yang seterusnya adalah Ibnu Khaldun. Beliau disanjung sebagai seorang ahli ekonomi dan sosial Islam yang teragung. Seorang yang terkenal baik di barat maupun di timur kerana tulisan-tulisannya yang sangat brilian. Nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman Abu Zaid Waliddin bin Khaldun Al-Maliki Al-Khadrami. Dia dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijrah atau 27 Mei tahun 1332 Masihi. Berasal dari keturunan keluarga Andalusia, itu Arab Spanyol, kemudian berpindah dari Sevilla ke Tunisia pada pertengahan abad ke-7 tahun Hijrah. Ibnu Khaldun menurut asal-usulnya sedara dengan bangsa Yaman Arab Selatan iaitu dari keturunan Ibnu Hajar. Maka nyata bahawa beliau adalah di kalangan keturunan orang-orang yang ternama. Pernah menjawat jawatan setiausaha Sultan daerah Fez yang berkesempatan berhubung dengan Raja Spanyol iaitu Pedro de Vedre di utara dan timur daerah Tamerlan. Sumbangan yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan penulis utama bagi kitab yang berjudul Al-Muqaddimah dan dikembangkan dalam kitab Al-Anbar. Di dalamnya membincangkan konsep ekonomi mendahului Adam Smith, Ricardo Martus, dan Keynes. Misalnya mengenai persoalan nilai, pembagian buruh, sistem harga, hukum permintaan dan penawaran, penggunaan dan pengeluaran, pertumbuhan penduduk dan lain-lain. Ahli ekonomi barat seperti Spengler mengakui idea asas yang terkandung dalam keluk penawaran buruh yang membengkok ke belakang serta membandingkan teori kitaran peradaban Ibnu Khaldun dengan teori kitaran niaga Higgs. Mengikut Abdul Sattar bahawa Ibnu Khaldun adalah orang yang mula-mula mencipta teori yang mengatakan pembangunan ekonomi itu melalui pelbagai tahap. Setengah penulis yang lain meletakkan Al-Muqaddimah standing dengan buku The Wealth of Nation karya Adam Smith yang ditulis pada tahun 1776 Masihi iaitu 400 tahun terkemudian daripada tulisan Ibnu Khaldun. Di antara sumbangan lain Ibnu Khaldun dalam bidang ekonomi ialah pembagian buruh, perdagangan antarabangsa dan keuangan awam. Ada 3. Seterusnya kita lihat pemikir-pemikir ekonomi Islam semasa dan sumbangannya. Yang pertama adalah Siddiqui. Profil tokoh adalah nama sebenarnya Muhammad Najitullah Siddiqui, lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur, India. Berwarga negara India, sekarang bertugas di Center for Research in Islamic Economics, Jeddah, Saudi Arabia. Berbagai anugerah yang diperolehi di antara ialah awarded King Faisal International Prize for Islamic Studies pada tahun 1982, American Finance House Award pada tahun 1993, mendapat PhD dalam bidang ekonomi daripada Aligarh Muslim University, India. Mendalami bahasa Arab dan ilmu Islam di Rampur, India pada tahun 1954. Antara sumbangan Siddiqui adalah pengalaman luas dalam bidang. Muhammad Najitullah Siddiqui merupakan tokoh yang banyak menyumbang dalam penulisan dalam jurnal, pembentangan kertas kerja di peringkat tempatan dan antarabangsa. Sebenarnya dia juga merupakan pelopor utama dewasa ini dalam bidang ekonomi Islam. Bukan sekadar teori tetapi praktisnya menerusi pelbagai jawatan yang diamanah oleh pelbagai pihak. Di sini dipaparkan beberapa ketokohan beliau yang amat membanggakan. Di antaranya dalam pengalaman. Beliau memegang jawatan sebagai Profesor Ekonomi
di Universiti King Abdul Aziz di Jeddah, Saudi Arabia mulai Oktober 1978 sehingga sekarang. Profesor Pengajian Islam di Aligarh Muslim University di India pada tahun 1977 hingga 1978. Associate Professor in Economics, Aligarh Muslim University, India pada tahun 1975 hingga 1976. Ummul Qura University Mekah, Imam Saud University Riyadh and Sokoto University Nigeria. Siddiq ini lebih kepada pengalaman beliau adalah menjadi profesor di universiti yang terkemuka. Editor dan penasihat. Beliau merupakan ahli penyunting Journal of King Abdul Aziz University Islamic Economy Jeddah mulai tahun 1983 sehingga hari ini. Ahli Badan Antarabangsa dalam Review of Islamic Economics, International Association of Islamic Economic Leicester di UK pada tahun 1991 hingga ke hari ini. Beliau juga ahli Badan Penasihat Islamik dan ahli Badan Kepercayaan AAOIFI, itu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution Bahrain pada tahun 1999. Senarai buku-buku yang ditulis dalam bahasa Inggeris hanya ada 10 buku. Seterusnya kita lihat tokoh Muhammad Umar Chapra. Nama sebenar beliau ialah Abdul Karim Chapra. Chapra lahir pada 1 Februari 1993. Masa kecilnya dihabiskan di tanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Kemudian ia berpindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya. Di sana beliau memperolehi PhD dari Universiti Minnesota ketika usianya 29 tahun. Ia mengakhiri masa bujangnya dengan mengawini Khairun Nisa Jamal Mundia tahun 1962 dan mempunyai Minnesota. Kedua adalah Assistant Professor. Yang ketiga Senior Economic Reader in Economic, Associate Professor di University Wisconsin pada tahun 1963 hingga 1964. Beliau juga penasihat penyelidikan di Institut Latihan dan Penyelidikan Islam pada tahun 1999. Kerap menyampaikan ceramah di universiti-universiti ternama dunia seperti Universiti Wisconsin di Kentucky, termasuk di Bahrain, Bangladesh, Egypt, Germany, India, Jepun, Jordan, Kuwait, Malaysia dan Morocco. Dan banyak lagi negara-negara lain. Beliau pernah bekerja di Institut Pembangunan Ekonomi dan juga di Institut Penyelidikan Islam Malaysia. Yang ketiga, beliau mengadakan seminar-seminar ekonomi dan kewangan Islam lebih 3 dekad serta menghasilkan sebuah buku dan monograf. Yang keempat, Dr. Umar Chapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penyelidikan yang tertumpu dalam bidang ekonomi. Kalau kita lihat, antara kelebihan Dr. Umar Chapra ni lebih kepada penyelidikan lah dalam ekonomi. Untuk bab yang keempat, semua boleh faham ya sebelum kita masuk bab yang kelima. Untuk yang bab keempat tadi, yang pertama yang kita boleh ingat, perkembangan ekonomi Islam tu wujud pada waktu bila? Pada zaman Nabi Yusuf lagi. Lepas tu kena ingat apa tahap-tahap perkembangan ekonomi Islam. Ada 3 kan tadi. Yang pertama kesuburan, yang kedua kemerosotan, yang ketiga kebangkitan. Tahap yang ketiga tadi, kebangkitan ni lah yang menyebabkan banyak tokoh-tokoh sarjana-sarjana yang membuat penulisan dan penyelidikan. Antara tokoh-tokoh yang kita baca lah sebentar tadi.
Seterusnya kita masuk pada bab yang kelima, iaitu konsep asas ekonomi Islam. Lihat definisi pengeluaran. Apa maksud pengeluaran? Aktiviti pengeluaran merupakan bidang penting di samping pengagihan dan penggunaan. Tanpanya aktiviti pengagihan dan penggunaan akan tergugat. Pertumbuhan ekonomi terganggu kerana pengeluaran tidak lagi menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh masyarakat. David W. Peace pada 1983 ada menyatakan pengeluaran ialah tindakan mengubah faktor-faktor pengeluaran kepada barangan dan perkhidmatan yang dikehendaki untuk penggunaan dan pelaburan. Willis L. Peterson mendefinisikan sebagai pengeluarannya adalah sebarang kegiatan yang dapat memenuhi kehendak para pembeli dengan mengeluarkan barangan dan perkhidmatan. Ia melibatkan penambahan kuantiti barangan, pengubahan bentuk barangan dan pengagihan barangan kepada pengguna-pengguna. Menurut Alfred Marshall, pengeluaran merujuk kepada penciptaan utility. Definisi pengeluaran mengikut perspektif ekonomi Islam ialah suatu usaha mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang terdapat di dalam berbagai kurniaan ilahi serta mewujudkan satu aliran bekalan barangan dan perkhidmatan bagi mereka yang memerlukannya. Mengikut Dr. Abdullah Muhsin, aktiviti pengeluaran ialah usaha yang bersungguh serta berterusan dalam menghasilkan barangan yang diharuskan, menggandakan keuntungan bagi memperkayakan masyarakat, memperkukuhkan kedudukan mereka di tempat yang tinggi. Seterusnya kita lihat apa itu objektif pengeluaran. Setiap sistem ekonomi mempunyai objektif pengeluaran yang tersendiri berdasarkan falsafah sistem sosial masing-masing. Dalam sistem kapitalisme, misalnya, ia menganggap pembangunan ekonomi dan harta sebagai objektif terunggul kerana bagi sistem ini, kesejahteraan kebendaan adalah segala-galanya. Dari sudut pengeluaran, kedudukan ini dapat dilihat daripada gelagat pengeluar atau firma yang terlibat secara langsung dalam mengolah sumber kepada barangan dan perkhidmatan yang akhirnya dibeli oleh pengguna. Sebuah firma adalah merupakan unit pembuat keputusan berhubung dengan pengeluaran. Manakala dalam ekonomi konvensional, firma diandaikan mempunyai satu objektif tunggal daripada aktiviti pengeluaran, iaitu memaksimumkan keuntungan. Objektif ini tetap sama tanpa mengambil kira sama ada firma itu bersaiz kecil atau besar. Andaian pemaksimuman keuntungan ini adalah ekoran daripada andaian terpenting yang terdapat dalam ekonomi konvensional, bahawa manusia dalam kehidupan ekonomi akan sentiasa bertindak rasional, iaitu individu yang sentiasa memperolehi kepuasan walaupun berhadapan dengan masalah kekurangan relatif. Dalam ekonomi Islam, meskipun bersetuju dengan objektif pengeluaran iaitu meningkatkan kekayaan serta kepuasan, namun peningkatan tidak dilihat sebagai matlamat akhir. Matlamat akhir ialah beribadat kepada Allah serta mencapai keredaan dan falah di sisinya, iaitu kejayaan. Dengan penghayatan sedemikian rupa, kegiatan aktiviti pengeluaran yang diusahakan demi untuk meningkatkan kebajikan ekonomi manusia serta mengefisienkan penggunaan sumber matlamat untuk memaksimumkan keuntungan secara khusus. Maksudnya, objektif dalam ekonomi Islam ni bukan hanya mementingkan keuntungan semata-mata, tetapi untuk mencapai keredaan, kejayaan, keberkatan daripada Allah tu yang penting sebenarnya. Dalam Islam, usaha ini tidak ikhtiar untuk mendapatkan rezeki demi untuk mencapai objektif-objektif tertentu.
Objektif-objektif ini seperti yang diperjelaskan oleh Dr. Najitullah Siddiqui, antaranya ialah menyediakan keperluan sendiri secara sederhana, memenuhi keperluan individu di bawah tanggungan. Yang ketiga, menyediakan keperluan bagi masa hadapan. Yang keempat, peruntukan bagi generasi akan datang. Yang kelima, khidmat sosial dan sumbangan pada jalan Allah. Justru objektif pengeluaran sebenarnya bergantung kepada sistem ekonomi yang diamalkan, sama ada ia selaras dengan Islam atau sebaliknya. Seterusnya kita lihat kepentingan pengeluaran. Dalam ekonomi konvensional, aktiviti pengeluaran adalah penting dalam meningkatkan kebajikan masyarakat, terutama dalam penyediaan keperluan asas selaras dengan pembangunan yang semakin berkembang. Semakin tinggi keperluan seseorang dalam pemenuhan kehendaknya, maka semakin tinggilah taraf kehidupan mereka. Segelintir sahaja yang mengeluarkan sendiri keperluan kehendak mereka. Tambahan pula, penggunaan mata wang telah memudahkan individu memenuhi kehendak yang disediakan oleh orang lain. Manusia terlibat dalam aktiviti pengeluaran bertujuan mendapatkan sumber perantaraan, iaitu wang yang boleh memenuhi kehendak orang lain. Dari sudut yang lain, dasar ekonomi konvensional menyatakan kehendak manusia tidak terbatas berbanding kemampuan sumber-sumber yang terhad. Maka aktiviti pengeluar diberi perhatian khusus agar sumber-sumber terhad dapat dimanfaatkan secara paling cekap serta mencetuskan kebajikan-kebajikan semaksimum mungkin. Konsep ini dapat diringkaskan bahawa pengeluaran meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kebajikan ekonomi dengan menawarkan sebanyak mungkin barangan ekonomi. Yang kedua, mencorakkan pengguna sumber secara cekap bagi mengimbangi sumber yang ada berbanding kehendak manusia yang tidak terbatas. Dari perspektif Islam, manusia memang sentiasa didorong supaya bekerja dan berusaha dalam aktiviti pengeluaran. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan berbagai kemudahan di bumi agar manusia mengolah sumber rezeki yang disediakan untuk keperluan manusia. Firman Allah, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Maksudnya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segenap penjuru dan makanlah sebagian dari rezekinya. Surah Al-Mulk ayat 15. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maksudnya, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan akhirat. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Rasulullah SAW dalam banyak hadis turut menganjurkan kerja yang produktif seperti berniaga, beternak dan sebagainya. Misalnya dalam sebuah hadis dilaporkan bahawa Rasulullah pernah ditanya dengan persoalan berikut. Ya Rasulullah, pencarian apakah yang paling utama? Baginda menjawab, orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Maksudnya tiap jual beli yang bersih ini adalah yang halal, yang berkat. Tiada unsur-unsur penipuan. Kepentingan aktiviti pengeluaran dalam Islam dibayangkan oleh Rasulullah sedemikian rupa hinggakan manusia yang bertaraf Nabi dan Rasul tidak ketinggalan daripada menceburi di dalam kegiatan seumpama ini. Di samping kepentingan lain termasuk menentukan keutamaan barangan dan perkhidmatan bagi barangan daruriyat, hajiyat dan kamaliyat yang mampu memenuhi keperluan masyarakat mengikut tangga-tangga yang telah digariskan oleh Islam. Ia juga berupaya membantu pertumbuhan ekonomi terutama melalui daya pekerja yang sentiasa ditingkatkan
keupayaan mereka serta aktiviti pengeluaran juga menjadi saluran pelaburan untuk memenuhi keperluan-keperluan masa depan. Okay. Antara kelebihan untuk aktiviti ekonomi ni adalah kepentingannya adalah untuk memenuhi kehidupan manusia itu sendiri. Hanya kita perlu bekerja untuk meneruskan kehidupan. Daripada bekerja, hasil daripada kerja tu kita mendapat upah, kita boleh membeli sesuatu yang kita sukai, tapi bergantung pada keperluan kita. Seperti yang Nabi maksudkan, daruriyat, hajiat dan kamaliyat. Seterusnya kita lihat konsep barangan dan perkhidmatan. Berdasarkan teori ekonomi konvensional, barangan boleh didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki cita rasa serta nilai ekonomi, manakala perkhidmatan ialah melaksanakan sebarang urusan utama bagi memudahkan aktiviti pengeluaran dan pengagihan. Manakala kehendak-kehendak manusia dalam ekonomi hanya tertumpu kepada barangan ekonomi, iaitu sesuatu yang melibatkan kos serta mempunyai nilai harga dalam pasaran. Berdasarkan sistem ekonomi Islam, konsep barangan dan perkhidmatan tidak sahaja ditumpukan kepada barangan ekonomi, tetapi meliputi juga kehendak kerohanian yang turut mempengaruhi peruntukan sumber. Ini bermakna bahawa kehendak kerohanian terlaksana apabila kehendak ekonomi dipenuhi berasaskan nilai-nilai agama serta menghasilkan individu ekonomi Islam yang baik dan tidak lalai, serta angkuh dalam aktiviti penggunaan. Sekaligus memastikan proses peruntukan sumber yang optimum serta suasana sosioekonomi yang harmonis. Lantaran itu, Montzelhaf telah menggunakan pendekatan konsep barangan dengan istilah at-thayyibat dan ar-rizq. Berdasarkan kamus Al-Mu'jam Al-Arabi Al-Asasi Al-Thayyibat ialah barangan baik dan berkembang serta ar-rizq ialah anugerah. Thayyibat tu adalah barangan baik, ar-rizq tu adalah anugerah dan pemberian Allah. Begitu juga Yusuf Ali dalam bukunya The Translation of the Holy Quran berdasarkan istilah pertama dalam terjemahan bahasa Inggeris. Beliau menggunakan secara tukar ganti 5 kalimah yang berbeza, iaitu good thing, good and pure thing, clean and pure thing, good on or something, dan substance of the best. Semuanya membawa maksud barangan baik, suci, bersih, menyihatkan serta penting untuk penghidupan. Maka ternyata bahawa barangan pengguna adalah berkait dengan nilai serta konsep kesucian dan kebaikan di dalam Islam. Manakala barangan yang buruk, tidak suci dan tidak berguna tidak dianggap sebagai barangan. Istilah ar-rizq dimaksudkan sebagai godly sustenance, divine bestowal, godly provision dan heavenly gifts. Kesemuanya membawa erti bahawa Allah sebenarnya penjaga dan penyedia bagi semua makhluk. Secara jelas, Islam memperuntukkan bahawa barang-barang pengguna adalah barangan boleh guna, berfaedah serta membawa kebaikan kepada kebendaan, moral dan kerohanian pengguna. Manakala barangan yang tidak mempunyai sebarang kebaikan serta tidak membantu membaiki keadaan manusia tidak dianggap sebagai barangan, harta benda atau aset orang Islam. Sementara dalam ekonomi moden, nilai barangan difokuskan kepada konsep utility serta mendapat tempat di pasaran. Tambahan pula, perbuatan mengguna barangan yang baik itu sendiri adalah dianggap sebagai satu kebajikan di dalam Islam. Ini adalah kerana menikmati apa yang telah Allah ciptakan untuk umat manusia merupakan ibadat kepadanya. Berdasarkan firman Allah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Maksudnya, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai.
Surah Al-Baqarah ayat 35. Ternyata orang-orang beriman meletakkan keredaan Allah dalam mematuhi perintahnya dan menggembirakan hatinya dengan barangan dan kurnia yang dicipta untuk manusia. Mengguna dan menikmati kepuasan tidak dikecam oleh Islam selagi ia tidak menyebabkan kerosakan. Yang seterusnya adalah jenis barangan dan perkhidmatan. Dalam ekonomi moden, unsur kepentingan diri menjadi dorongan bagi pengguna membuat pilihan. Motif ini dianggap suatu yang normal dan berkepentingan umum. Oleh itu, pemilihan jenis barangan dan perkhidmatan berasaskan kepuasan serta kuasa membeli yang ada. Ini jelas sebagaimana yang dikemukakan oleh Saiful Azhar Rosli dalam tulisannya menyatakan undi wang atau dollar vote akan menentukan jenis barang dan perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Dalam perekonomian Islam, pemilihan jenis barang dan perkhidmatan berasaskan matlamat pengguna Muslim itu sendiri. Matlamat itu sebagaimana yang digariskan oleh Surat Taman Kastin Hasan adalah seperti berikut. Yang pertama, memenuhi keperluan hidup secara sederhana. Yang kedua, penghindaran penggunaan barangan yang dilarang. Yang ketiga, penggunaan barangan ekonomi yang tidak boros, berlebihan dan membazir. Yang keempat, penggunaan serta kepuasan yang terhasil adalah alat kepada pencapai kepuasan yang hakiki di akhirat. Apabila matlamat pengguna seperti di atas telah dipastikan, maka perlulah pengguna Islam mengatur pilihan secara konsisten, terutama dari perspektif syariah. Pilihan yang konsisten bermakna tidak akan terdapat percanggahan apabila susunan pilihan dibuat. Justru, pilihan barangan akan bermula dengan keperluan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, iaitu kamaliyat. Ini penting dalam menentukan gelagat pengguna Muslim secara sistematik. Umpamanya, seorang Islam yang kaya pasti akan membayar zakat kerana ianya adalah satu kewajipan yang bertitik tolakan akidah dan etika Islam. Namun begitu, individu bukan Islam yang kaya berkemungkinan membayar cukai atau tidak kerana perlakuannya bergantung kepada prinsip yang tidak kekal dan berubah demi kepentingan diri semata-mata. Seterusnya, klasifikasi keperluan manusia dari perspektif konvensional. Barangan dan perkhidmatan yang dikehendaki manusia boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Ahli ekonomi konvensional pada abad ke-19 seperti Marshall, penulis-penulis terkemudian seperti Bendy dan Fernando membahagikan kategori ini kepada keperluan asas, keperluan untuk keselesaan dan kemewahan. Keupayaan untuk memenuhi tingkatan tertentu keperluan-keperluan ini mempunyai kaitan rapat dengan status ekonomi seseorang itu. Ini diperjelaskan oleh Adam Smith. Beliau berkata, ukuran kaya atau miskin seseorang itu adalah berdasarkan kepada darjah kemampuannya menikmati keperluan-keperluan asas, keselesaan dan hiburan. Perincian mengenai tingkatan keperluan-keperluan di atas seperti yang terdapat dalam tulisan ekonomi konvensional adalah dilihat seperti berikut. Yang pertama adalah keperluan asas. Ini merupakan kehendak prima seseorang manusia. Tanpa keperluan asas ini, seorang itu tidak berupaya untuk hidup secara sempurna, malah mungkin tidak dapat meneruskan kehidupannya. Misalnya, tanpa makanan, seseorang itu akan mati. Begitu juga dengan pakaian dan tempat tinggal akan menjejaskan kehidupan. Semua ini merupakan keperluan biologikal manusia. Ia juga dikenali sebagai keperluan untuk kehidupan. Ahli-ahli ekonomi konvensional telah memasukkan dua lagi keperluan dalam kategori keperluan asas, iaitu keperluan-keperluan untuk kecekapan dan keperluan-keperluan semasa. Keperluan asas ni barangan asas lah, macam tadi makanan, pakaian, tempat tinggal. Tiga keperluan ni sekiranya manusia tu dia tidak dapat penuhi, dia tidak dapat meneruskan kehidupan seperti orang lain.
Keperluan yang kedua adalah keperluan untuk keselesaan. Ini tahap yang seterusnya. Tahap ini merujuk kepada perkara yang boleh mendatangkan keselesaan dalam kehidupan lebih selesa seperti kemudahan kipas angin, satu set sofa di ruang tamu dan sebagainya. Yang ketiga adalah keperluan barang-barang mewah. Merujuk kepada barangan yang mahal-mahal, golongan yang berada biasanya menikmati barangan seperti ini sebagai lambang kemegahan serta menunjukkan kedudukan dalam masyarakat. Contoh barang ini termasuklah rumah kediaman mewah, barang perhiasan yang mahal, kereta mewah dan sebagainya. Harga barangan seperti ini amat mahal berbanding dengan manfaat yang dimiliki oleh pemiliknya. Bahkan pengorbanan perbelanjaan terhadap barangan tersebut adalah melebihi kepuasan yang diperolehi daripada barangan atau perkhidmatan yang berkenaan. Tahap yang ketiga ni adalah lebih kepada orang-orang kaya yang menikmati tahap ini. Mereka mampu untuk membeli apa saja barangan yang mereka inginkan untuk memenuhi kepuasan mereka. Daripada apa yang diutarakan di atas, dapatlah dikatakan bahawa dalam perbincangan ekonomi konvensional, tahap keperluan asas adalah merupakan kehendak prima manakala keperluan keselesaan dan kemewahan biasanya dianggap kehendak sekunder. Namun wajar diberi perhatian bahawa klasifikasi keperluan manusia juga bergantung kepada taraf hidup seseorang itu sendiri. Bergantung kepada siapa yang menggunakannya. Kata seseorang yang berjawatan tukang kebun mengguna kereta, ini tentulah barangan mewah kepadanya. Kereta yang sama dimiliki oleh seorang doktor mungkin hanya berupa barang asas untuk keperluan kecekapan. Manakala dari perspektif ekonomi Islam, tahap-tahap keperluan manusia turut diberi perhatian yang serius oleh ahli-ahli ekonomi Islam. Perbincangan tentang perkara ini dapat dilihat dalam tulisan Afzalur Rahman, Anas Zarqa, Manan dan lain-lain. Pembagian barangan keperluan manusia mengikut penulis-penulis di atas boleh dilihat dalam beberapa kategori, iaitu Manan dan Muslihuddin hanya membagikan tahap dan barangan keperluan kepada 3, iaitu barangan keperluan asas, daruriyat, barangan keselesaan, al-hajiyat, dan barangan mewah, kamaliyat. Ini adalah untuk ekonomi Islam. Afzalur Rahman membahagikannya kepada 4, iaitu barangan keperluan asas, barang keperluan kecekapan, barang keselesaan dan barangan mewah. Sadik pula membahagikan kepada 5 kategori, iaitu barangan keperluan hidup, keperluan asas, barangan keselesaan, barangan mewah dan barangan membahayakan. Pembagian yang dibuat oleh penulis-penulis ekonomi Islam di atas bukanlah merupakan satu pertentangan tetapi hanya berupa pembagian yang saling lengkap melengkapi. Ini jelas bahawa keutamaan pengguna dalam berbelanja adalah sekadar tahap keperluan daruriyat, hajiyat, tahsiniyat dan perbelanjaan lebih daripada tingkat ini adalah tergolong dalam perbelanjaan yang membazir atau perbelanjaan yang merugikan. Seterusnya, faktor pengeluaran menurut ahli-ahli ekonomi konvensional. Faktor pengeluaran ialah sumber-sumber ekonomi yang digunakan dalam pengeluaran barang. Mengikut Marshall, ia dikenali sebagai ejen-ejen pengeluaran. Terbahagi kepada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah tanah, benda dan tenaga yang tenaga dan mental. Yang ketiga adalah modal, bekalan untuk pengeluaran kebendaan yang tergolong dalam stok harta yang dianggap sebagai ejen pengeluaran dan stok bukan harta bagi memenuhi kepuasan dalam penggunaan. Yang keempat, organisasi. Ejen pengeluaran tersendiri. Ahli ekonomi kemudian menamakan organisasi sebagai keusahawanan. Walau bagaimanapun, Marshall menyatakan secara asasnya hanya dua ejen pengeluaran, iaitu sumber tabi'i dan manusia.
Modal dan organisasi adalah hasil dari kerja manusia. Ahli ekonomi terkemudian memperkemaskan pembagian faktor pengeluaran dan dipersetujui oleh ahli ekonomi konvensional. Oleh itu, pembagiannya adalah seperti berikut. Terminologi dalam ekonomi, termasuk semua permukaan bumi yang tidak ditenggelami air. Sumber-sumber asil seperti hutan, bahan galian, sumber-sumber laut, kesuburan tanah, dan lain-lain. Yang kedua adalah buruh. Buruhnya adalah sumber manusia yang dipunyai oleh masyarakat. Yang ketiga, modal barangan yang dihasilkan untuk menjadi input kepada proses pengeluaran selanjutnya. Yang keempat, keusahawanan. Mereka yang terlibat dalam pengeluaran, pentadbiran faktor pengeluaran, menjalankan usaha produktif, dan menanggung risiko kerugian. Yang keenam, teknologi. Itu penggunaan dalam cara pengeluaran moden. Ia sebenarnya telah disentuh oleh Marshall ketika membincangkan faktor modal dan menggunakan istilah ilmu pengetahuan. Sebagaimana kata beliau dengan ungkapan, ilmu pengetahuan ialah jendera pengeluaran yang paling penting. Ia membolehkan kita menundukkan alam semula jadi dan memaksanya untuk memuaskan kehendak kita. Itu adalah faktor-faktor pengeluaran menurut ahli ekonomi konvensional. Sekarang kita lihat menurut ahli ekonomi Islam pula. Terdapat banyak pendapat mengenai perkara ini. Setengah sarjana menyebut 4 seperti aliran analisis ekonomi konvensional dengan definisi yang agak berbeza. Kategori faktor pengeluaran dari perspektif Islam adalah seperti berikut. Abu A'la Al-Maududi menyatakan sebagai tanah, buruh, modal, dan organisasi. Dr. Abdul Hasan Muhammad Sadiq mengkategorikan buruh ialah aset-aset fizikal, modal, dan keusahawanan. Yang ketiga, Manan, Mufti Muhammad Syafi dan Dr. Muhammad Abdul Mun'im Al-Jamal menggariskan tanah, buruh, dan organisasi sebagai faktor pengeluaran. Abdul Hamid Abu Sulaiman menyatakan tanah dan modal. Pandangan berbeza para sarjana Islam mungkin disebabkan fahaman berbeza mereka terhadap nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Namun ia bukanlah satu pertentangan yang besar, hanya sedikit istilah yang berbeza. Perbezaan dilihat terhadap pandangan sarjana Islam dan ahli ekonomi konvensional dari sudut definisi faktor, antaranya tanah. Ada persamaan antara keduanya, tapi bagi ahli ekonomi Islam, tanah tidak lebih merujuk kepada faktor aset fizikal. Yang kedua, buruh. Dalam Islam, buruh terikat dengan bidang dan etika kerja berdasarkan ketetapan syariat. Yang ketiga, modal pada ekonomi konvensional ialah barangan yang dihasilkan untuk proses pengeluaran, manakala ekonomi Islam menganggap sumber kewangan sebagai asas pengeluaran. Yang keempat, keusahawanan. Bagi ekonomi konvensional, usahawan yang terlibat dalam organisasi akan turut menanggung risiko kerugian, tetapi dari usahawan tidak menanggung risiko kerugian modal jika ia tidak menyumbang modal dan berhak mendapat keuntungan dengan kadar peratusan yang telah ditetapkan. Dalam ekonomi Islam juga, usahawan dan pemodal adalah dua faktor yang berbeza. Perbincangan ini dikembangkan lagi oleh tokoh ekonomi Islam tempatan, iaitu Aidit Ghazali, yang menerima sewajar perbezaan faktor-faktor pengeluaran oleh beberapa tokoh ekonomi Islam terkenal dengan menekankan aspek menyeluruh tanpa menumpu aspek ekonomi semata-mata. Ini selaras dengan kedudukan kegiatan ekonomi sebagian daripada aspek kemasyarakatan yang tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, material, kerohanian, sosiopolitik maupun pendidikan dan kebudayaan.
Oleh itu, faktor pengeluaran tidak sahaja tanah, buruh, modal dan teknologi yang selari dengan ekonomi konvensional tetapi juga meliputi organisasi tahap penghayatan kerohanian masyarakat dan juga kerajaan. Keseluruhannya, kedudukan faktor-faktor pengeluaran yang dianggap begitu penting dalam operasi suatu kegiatan ekonomi memberi jawapan bahwa kupasan ahli ekonomi Islam adalah lebih praktikal dan selaras dengan fitrah semula jadi manusia, iaitu kepuasan bukan semata-mata material tetapi juga spiritual. Maksudnya di sini faktor-faktor pengeluaran dari segi pemikiran Islam itu lebih praktikal, lebih bernas daripada ahli konvensional. Seterusnya kita lihat, kalau tadi kita lihat maksud pengeluaran, sekarang kita tengok apa maksud penggunaan. Penggunaan dari segi bahasa ialah guna atau pakai, sementara dari segi istilah ialah perlakuan mengguna barangan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan semasa. Konsep ini juga telah diutarakan oleh Donald W. Moffat sebagai penggunaan barangan dan perkhidmatan bagi memuaskan kehendak-kehendak pengguna. Hasil daripada penggunaan melahirkan nilai faedah atau utility. Dalam Islam, penggunaan atau istihlak boleh dinyatakan sebagai itlaf ain, iaitu melenyapkan zat dan menghilang faedahnya dengan erti kata mengguna pakai suatu benda atau barangan yang boleh memberi faedah bagi menghasilkan manfaat yang dikehendaki. Sebagai contoh, menggunakan air untuk minuman dan pengairan. Ianya akan habis tetapi menghasilkan faedah iaitu menjaga kehidupan dan memajukan pertanian. Jelasnya, itlaf tidak menghasilkan manfaat tetapi istilah menghasilkan manfaat. Mengikut Dr. Muhammad Abdul Mu'alim Ghaffar, penggunaan ialah menggunakan barangan dan perkhidmatan yang akan memenuhi keperluan-keperluan manusia dan cita rasa mereka. Pengertian penggunaan dari perspektif Islam tidak banyak perbezaan. Sebaliknya, falsafah syariah memberi kelainan dalam perjalanan aktiviti ekonomi dan matlamat yang akan dicapai. Seterusnya, kita lihat falsafah penggunaan. Penggunaan dalam hierarki barangan dan perkhidmatan merupakan peringkat terakhir selepas aktiviti pengeluaran dan pengagihan. Aktiviti pengeluaran adalah semata-mata untuk tujuan penggunaan. Tanpa wujudnya penggunaan ke atas suatu barangan, tidak mungkin pengeluaran akan dilakukan. Beberapa falsafah penggunaan telah dibentuk untuk memberikan garis panduan kepada setiap individu ekonomi Islam, iaitu yang pertama, kemaslahatan. Keperluan manusia terhadap barangan dan perkhidmatan bukan semata-mata berasaskan kehendak yang tidak terbatas tetapi lebih kepada keperluan sebenar berasaskan maslahah. Menurut Imam Ash-Shatibi, terdapat 5 perkara yang paling asas yang mesti dijaga oleh setiap individu iaitu nyawa, agama, akal, harta dan keturunan. Semua barangan dan perkhidmatan mempunyai maslahah untuk menjaga 5 perkara tersebut serta merupakan keperluan kepada manusia dan dianggap sebagai barangan perlu untuk penggunaan. Seterusnya yang kedua adalah pemilikan. Penggunaan sesuatu barangan hanya boleh berlaku setelah berlakunya pemilikan. Sebagaimana juga aktiviti pengeluaran boleh dijalankan setelah pengeluar mempunyai hak milik ke atas sumber yang bakal diproses dalam pengeluaran. Sebagaimana definisi pemilikan al-milik di dalam Islam. Iaitu pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syarak. Ini bermaksud sesuatu harta yang dikhaskan kepada seseorang, ia berhak menguasai tanpa sebarang gangguan, bebas
mengeksploitasikannya selama tiada halangan syarak. Samalah kedudukan pengguna yang tidak mempunyai hak pemilikan untuk melaksanakan penggunaan sama ada untuk sendiri dan untuk orang lain. Hak pemilikan juga tanda pengakuan Islam terhadap fitrah semula jadi manusia untuk memiliki harta dan ingin menggunakannya. Bahkan Islam juga menyediakan undang-undang untuk melindungi sesuatu pemilikan pengguna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim, yang bermaksud dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Maidah ayat 38. Ayat ini menerangkan dalil untuk untuk menjaga pemilikan seseorang itu. Maksudnya kita tidak boleh sesuka hati mengambil ataupun merampas hak milik harta seseorang, manusia yang lain. Sebab itu Allah turunkan dalil ni untuk menjaga kemaslahatan, untuk menjaga harta masing-masing. Menerusi penjelasan ayat di atas ni, Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengiktirafan hak milik bukan sekadar membenarkan pemilikan harta, tetapi dilindungi dengan undang-undang Allah agar harta individu tidak dicerobohi sewenang-wenangnya. Yang ketiga adalah pengabdian. Penggunaan adalah aktiviti kehidupan yang tidak terlepas daripada rangka tujuan akhir kehidupan, iaitu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua harta benda yang dimiliki oleh manusia serta penggunaannya akan menjadi persoalan di hari akhirat. Ini berdasarkan maksud hadis Nabi SAW yang bermaksud bagaimana kamu memperolehi hartamu dan bagaimana pula kamu membelanjakannya. Hadis di atas menghuraikan kedudukan mencari harta dan ikatan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sejauh mana harta yang dimiliki dibelanjakan sewajarnya pada jalan yang diredoi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata lain, di hari akhirat nanti individu pengguna Muslim akan ditanya mengenai punca pendapatan, zat barangan dan perkhidmatan diperolehi sama ada secara halal atau haram, di samping hal 7, perbelanjaan penggunaan tersebut dilakukan benar-benar menepati keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini, di akhirat nanti Allah akan menyoal kita dari mana pendapatan yang kita dapat tu halal ataupun tidak. Seterusnya, melalui pendapatan yang kita dapat, adakah kita gunakan cara halal ataupun haram? Kita gunakan dengan kebaikan ataupun kejahatan. Semua itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah amanah. Penggunaan adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gelagat pengguna terbentuk dengan baik serta mengawal kehendak yang tidak terbatas secara terpimpin berpandukan peraturan dan kawalan syarak. Ini bertujuan agar manusia dapat mengawal sifat dan sikap kehendak yang tidak terbatas berpandukan kepada peraturan Allah SWT. Sebarang penyelewengan penggunaan adalah menyalahi kehendak ilahi sebagai pemilik harta dan sumber-sumber yang dibekalkan kepadanya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ia menciptakan apa jua yang dikehendakinya, dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Maidah ayat 17. Selanjutnya kita lihat prinsip-prinsip kepenggunaan. Kepenggunaan dalam Islam
perlu berpandukan kepada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah kebenaran. Itu apa? Prinsip ini membenarkan manusia menggunakan hanya perkara-perkara yang mendapat keizinan dari Allah, baik daripada segi zat, cara, tujuan penggunaan tersebut. Arat, babi, barangan curi, barangan yang diperolehi secara penipuan dan penindasan adalah ditegak dan dilarang dalam Islam. Begitu juga barangan halal akan menjadi haram apabila tujuan penggunaannya bukan kerana Allah, seperti penyembelihan haiwan yang bertujuan untuk menyembah dewa-dewa, jin, syaitan dan sebagainya. Maka arah kegunaan barangan tersebut bukan di atas dasar yang hak. Tujuan yang benar ataupun hak hanyalah kepada Allah. Contoh ni selalu kita lihat di negara kita lah sendiri. Contohnya seperti Bomo kan, dia menyembelih contohnya ayam ataupun kambing untuk upacara yang mereka inginkan, bukan kerana Allah. Walaupun mereka menyebut nama Allah semasa menyembelih haiwan tersebut, tetapi ia tetap dengan hukum haram kerana menyembelih haiwan tersebut bukan kerana Allah tapi tujuan yang salah untuk upacara seperti penyembahan jin, syaitan ataupun ada kes saya pernah dengar memindahkan penyakit tertentu kepada haiwan. Itu adalah sangat haram dan ditegak oleh Islam. Walaupun contohnya ayam dan kambing itu adalah halal, tapi niat dan tujuan itu yang perlu dilihat. Seterusnya, prinsip yang dia mestilah suci, baik dan sesuai tadi. Barangan haram iaitu kotor, bercampur najis, buruk atau busuk, basi adalah barangan yang memudaratkan dan tidak boleh digunakan atau dimakan. Begitu juga persediaan barangan atau makanan seperti bekas atau tangan yang digunakan untuk makan mestilah bersih dan suci daripada sebarang kekotoran atau najis. Malah lebih jauh daripada itu, keburukan barangan atau bekas barangan dan makanan juga dilihat kesannya kepada hati. Islam mengharamkan barangan kemas dan sutera bagi lelaki seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang maksud, kedua-dua ini sutera dan emas haram bagi lelaki dari umatku. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sutera dan emas adalah haram dipakai oleh kaum lelaki. Begitu juga Rasulullah memberi amaran keras kepada siapa yang menggunakan bekas emas atau perak untuk makanan, seperti sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan bejana itu bekas emas dan perak maka akan gemercik suara api neraka dalam perutnya. Hadis riwayat Muslim. Prinsip yang ketiga adalah kesederhanaan. Islam menganjurkan penggunaan tahap yang minimum supaya dapat mengawal dan menahan kehendak nafsu dan tidak berlebih-lebihan. Penjelasan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. Dalam membelanjakan sesuatu. Surah Al-Furqan ayat 67. Rasulullah SAW juga turut bersabda yang bermaksud,
Tiada satu pun dari harta benda kamu, itu harta dan pendapatan, menjadi kepunyaan kamu kecuali apa yang kamu makan dan gunakan. Apa yang kamu gunakan untuk pakai dan apa yang kamu belanjakan untuk sedekah. Pembalasan darinya akan disediakan untuk kamu. Hadis Muslim dan Ahmad. Penggunaan berlebihan adalah amalan yang dikeji kerana perbuatan ini merupakan israf, iaitu kos dan tadbir. Islam menganjurkan penggunaan perbelanjaan yang sederhana dan seimbang yang terletak di antara keborosan dan kekikiran. Pertambahan pengeluaran dan pendapatan adalah tidak seharusnya digunakan untuk peningkatan penggunaan. Lebihan pendapatan selepas memenuhi keperluan minimum iaitu daruriyat perlu dibelanjakan untuk infak fisabilillah. Bagi membantu keluarga jiran, fakir miskin, anak yatim dan orang dalam kesusahan yang perlukan pertolongan. Ini diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Maksudnya, dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu melampau. Surah Al-Isra ayat 26. Begitu juga dengan sabda Nabi yang bermaksud, barang siapa melepaskan dari seseorang muslim sesuatu kesusahan daripada kesusahan dunia, nescaya Allah akan lepaskan dia dari kesusahan akhirat. Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang susah, nescaya Allah memberikan kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini berkenaan kita memudahkan urusan orang lain. Walaupun mungkin kesan daripada kebaikan yang kita buat di dunia ni kita tidak dapat rasa di dunia, tapi di akhirat nanti Allah berjanji Allah akan memberi kelonggaran dan memudahkan kita di akhirat nanti. Penekanan kepada penggunaan yang minimum mempunyai beberapa hikmah. Yang pertama adalah berlebihan di dunia akan hanya melalaikan. Kekenyangan akan menjadikan banyak tidur, malas dan lemah fikiran. Ada sebab mengapa Allah larang umat manusia untuk berlebihan. Antara sebabnya adalah bila sesuatu perkara yang berlebihan ni, seseorang manusia tu hanya akan lalai, akan mendapat kelalaian. Contohnya makan banyak akan menyebabkan kita banyak tidur, malas dan lemah fikiran. Yang kedua, tujuan maslahat generasi akan datang yang perlu dijamin survival dan penghidupannya. Kita perlu simpan semua sumber-sumber yang ada ni, kita tidak boleh bazirkan dia begitu sahaja. Kita kena simpan untuk orang yang akan hidup pada masa akan datang, pada masa depan. Yang ketiga adalah bagi merendahkan pusingan gantian barangan tahan lama yang dengannya pertandingan bagi bahan mentah berada pada tingkat yang rendah, harga juga rendah. Seterusnya yang keempat adalah kemanfaatan dan kemaslahatan. Segala anugerah Allah yang halal tidak salah untuk digunakan selagi ia boleh memberikan manfaat dalam bentuk ketahanan hidup, iaitu survival, pemulihan dan pembentukan kesihatan serta kesempurnaan dalam usaha mengabdikan diri kepada Allah. Malah dalam keadaan darurat, barangan yang haram pun dibolehkan asal tidak keterlaluan. Ini selari dengan firman Allah. Ini adalah dalil Allah menghalalkan kita menggunakan suatu hukum haram tu boleh bertukar kepada diharuskan, dibolehkan. Firman Allah, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man turra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Maksudnya sesungguhnya Allah hanya akan mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah, maka siapa terpaksa memakannya kerana darurat,
sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu. Maka tidaklah ia berdosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Baqarah ayat 173. Seterusnya yang kelima adalah kerohanian dan akhlak. Penggunaan mesti dapat memenuhi etika, adat kesopanan dan kelakuan yang terpuji dengan mengenepikan sifat-sifat tercela. Sifat syukur, zikir, fikir dan sabar perlu ada dalam masa penggunaan. Bersyukur dengan pemberian yang ada sambil memikirkan nasib mereka yang tidak mendapat peluang. Ingat kepada Allah yang memberikan kita kehidupan dengan melakukan suatu perbuatan dengan kalimah Bismillah. Sabar atas nikmat dan ujian yang Allah hadapkan dan tidak gelojo dalam penggunaan nikmat yang ada. Penggunaan mesti dapat meningkatkan nilai-nilai kerohanian dan akhlak. Seterusnya, kepentingan penggunaan. Kegiatan penggunaan secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sistem pasaran yang berasaskan perdagangan bebas, iaitu menjadikan kajian mengenai tingkah laku pengguna asas menentukan sifat permintaan dalam pasaran. Ini kerana para pengguna merupakan unit terpenting ekonomi pasaran dalam membentuk kuasa permintaan serta menggerakkan mekanisme pasaran. Kepentingan lain pula melihat kepada hakikat kehendak manusia yang menjadi titik tolak kepada semua aktiviti ekonomi. Oleh itu, apabila seseorang berusaha memenuhi kehendaknya, dia akan melibatkan diri dalam pengeluaran. Ini menggalakkan pertumbuhan ekonomi sebuah masyarakat dan negara. Kualiti dan kuantiti barangan dan perkhidmatan yang dikehendaki itu akan membentuk corak pengeluaran. Manakala penggunaan dalam ekonomi Islam pula mewujudkan beberapa kepentingan tertentu serta galakan pertumbuhan ekonomi di antaranya bertepatan dengan kehendak Allah. Aktiviti penggunaan memenuhi kehendak semula jadi manusia yang sememangnya telah ditentukan oleh Allah. Ia memerlukan ketekunan bekerja dalam mengolahkan sumber kekayaan negara. Penghasilan yang banyak bukan sahaja memenuhi kehendak manusia tetapi menggalakkan juga pertumbuhan ekonomi. Ini bersesuaian dengan firman Allah, Qala Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Yang bermaksud, ia merayu lagi, wahai Tuanku, demi nikmat-nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku, peliharalah aku supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. Surah Al-Qasas ayat 17. Manusia berupaya membina kehidupan yang baik kalau meletakkan daya usaha sebagai asas kehidupan. Ini berdasarkan firman Allah, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. Surah An-Najm ayat 39. Maksud ayat di atas jelas menunjukkan bahawa sesuatu keperluan kehidupan akan diperolehi jika diikhtiar dan diusahakan. Dan seterusnya adalah sederhana. Penggunaan secara sederhana turut merangsangkan tabungan serta meningkatkan pengeluaran barangan kepada masyarakat yang mampu memenuhi permintaan orang kaya dan miskin dengan keperluan hidup yang munasabah pada masa sekarang dan akan datang. Ianya juga diperingatkan oleh Allah dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan juga mereka perbelanjaan mereka adalah betul kedua-dua cara boros dan bakhil itu. Surah Al-Furqan ayat 67. Terusnya yang lain boleh baca yang etika, matlamat dan sistematik. Okay. Kita akan berhenti sekejap. Jam 11 kita akan start balik.
kita akan sambung pada muka surat 149. Okey semua.